Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengimarahkan surau kita ini dengan kita rakaat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama kita berpeluang berada dalam siri kuliah maghrib pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi pada malam ini saya nak sentuh beberapa perkara berkaitan dengan ibadah kurban, berkaitan dengan perkara-perkara sunat yang dilakukan oleh kita semua dikala kita berada di hari raya Korban dan hari-hari tasyrik nanti. Maka ada perkara-perkara yang semestinya dilakukan oleh kita semua sebagai peserta-peserta ibadah korban. Jadi sebelum daripada saya pergi kepada perkara-perkara sunat yang dilakukan oleh kita semua sebagai peserta ibadah korban yang terpilih, maka saya nak sentuh terlebih dahulu berkaitan dengan apakah dia ibadah korban itu, dari segi sudut lughah, dari segi sudut istilahnya, sebagai pengenalan awal untuk kita semua. Kerana ibadah korban ini merupakan salah satu ibadah melibatkan ibadah tahunan, setahun sekali. Itu pun kalau kita rebut peluang. Kalau tak rebut peluang, tahun depan belum tentu panjang umur sampai ke hari raya korban. Jadi ala kulli hal ini satu peluang yang semestinya kita yang diberi panjang umur sampai saat dan ketika ini mesti ada perancangan, walaupun ianya dengan tuntutan sebagai umum dalam mazhab syafi'inya dengan hukum tuntutan sunat muakkad, tetapi kepada Nabi SAW dengan hukum wajib, walaupun hukum sunat muakkad, tetapi dengan sebab ianya ibadah setahun sekali. Kalau kita terlepas tahun ini 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah tahun ini, belum tentu kita dapat melaksanakan ibadah korban pada tahun yang akan datang. Jadi sebab itu, kalau kita masuk dalam golongan yang berkemampuan,
maka alangkah baik kita cuba sedaya upaya dengan cara kita mengeluarkan sedikit daripada punca pendapatan kita, paling kurang masuk satu bahagian korban ataupun beberapa bahagian mengikut kemampuan kita. Moga-moga ianya menjadi satu jawapan pada kita semua. Kita sudah menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat Allah yang terlalu banyak itu kepada kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, sebagai pengenalan awal saya nak sentuh apakah dia ibadah korban. Ibadah korban dari segi sudut bahasanya dengan maksud dekat, nisbah kepada korban sebagai satu ibadah. Dekat di sini dengan maksud dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata ibadah korban saja menjadikan kita dekat pada Allah. Semua jenis amal ibadah, tak kiralah solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sedekah, semua sekali dengan tujuan menghampirkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Bila mana ia sebagai ibadah. Jadi korban tidak terlepas pada kita semua, ianya menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya macam itulah kedudukan. Bila mana kita ni terpilih untuk beribadah kepada Allah taala, kita nak melalui ibadah tersebut menghampirkan kita kepada Allah. Jangan dengan cara kita beribadah tetapi kita tidak dekat kepada Allah, bahkan lebih jauh daripada Allah taala. Masa ibadah, masa lawan Allah Ta'ala, lawan juga. Ini dipanggil ibadah yang kita buat tidak memberi maksud dekat kepada Allah. Bagi orang yang ibadahnya menjadikan dia lebih hampir kepada Allah dengan secara tak langsung, bila mana dia mampu istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu dia pastikan dirinya tidak lagi terlibat dengan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia panggil bila mana kita dekat kepada Allah melalui ibadah kita kepada Allah taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi sudut istilah syarak, ibadah korban dari segi sudut istilah syarak dengan maksud menyembelih binatang-binatang korban. Dengan maksud kita menyembelih binatang-binatang korban. Binatang korban bukan semua jenis binatang. Bukan main sembelih je, tak boleh. Pak tu kena mengaji juga dalam bab ni. Iaitu binatang yang diistilahkan sebagai istilah al-an'am sahaja. Iaitu binatang yang berkaki empat, binatang peliharaan yang berkaki empat, dan tujuan peliharaannya ialah semata-mata untuk makan dagingnya. Itu sahaja yang masuk dalam bab binatang korban. Hak lain daripada tu tak masuk. Sekalipun kaki empat, sekalipun dipelihara di zaman kita pada hari ini, sekalipun dia tu binatang ternakan tapi tak cukup kaki dengan sebab dia panggil ayam, maka dalam istilah al-an'am tadi hanya beberapa jenis binatang, iaitu bermula dengan hak paling tinggi sekali kedudukannya dan harga pun mahal, iaitu unta. Unta ni belasan ribu lah zaman hari ni. 15,000. Tu Haji tahu bab unta ni. 15,000 seekor. Pasal apa yang jadi mahal? Pasal unta tak ada tempat kita satu. Lepas tu umurnya lama berbanding dengan binatang-binatang lain. Cukup umur bagi unta iaitu 5 tahun. Sempurna 5 tahun dan masuk tahun yang ke-6. 5 tahun lebih baru masuk, baru cukup umur bagi unta. Yang kedua, lembu ataupun kerbau. Cukup umur bagi lembu iaitu 2 tahun masuk tahun ketiga, 2 tahun lebih. Begitu juga dengan kambing. Kambing cukup umur bagi kambing iaitu 2 tahun lebih juga. Itu kambing biasalah tu. Manakala bagi biri-biri ataupun kibas iaitu setahun lebih ataupun bersaling gigi hadapannya, bersaling gigi depan. Dan syarat bagi bersaling gigi hadapan ini iaitu selepas berlalu 6 bulan pertama kelahiran biri-biri ataupun kibas itu. Daripada awal kelahirannya dah berlalu dah 6 bulan pertama,
masuk bulan ke-7 dan seterusnya, tengok-tengok gigi dah bertukar, gigi dah bersalin, maka walaupun tak cukup setahun, maka kira cukup umur. Boleh? Itu yang masuk dalam istilah al-an'am. Yang lain daripada tu, ia bukan daripada binatang yang masuk dalam istilah al-an'am. Seperti mana kuda, rusa, kijang, arnab dan seumpamanya, ia tidak masuk dalam istilah al-an'am walaupun dimakan daging, walaupun dipelihara di zaman kita. Contohnya rusa. Rusa dimakan daging, di zaman kita dipelihara pula. Tetapi minum air sikit. Seperti rusa ataupun kijang, di zaman kita dipelihara binatang tersebut dan dimakan daging, tetapi ia tidak termasuk dalam istilah al-an'am. Dia tak boleh sebagai binatang korban. Pasal apa? Pasal asalnya bukan binatang peliharaan, asalnya daripada hutan. Dia termasuk dalam bab binatang buruan. Dalam belantara sana kita boleh dapatkan dia. Kena pergi memburu dulu baru dapat. Itu asal dia. Begitu juga dengan kuda, walaupun dimakan dagingnya, tetapi pada masa yang sama ia bukanlah binatang yang semata-mata dipelihara untuk tujuan makan daging. Asal tujuan peliharaannya ialah untuk tunggangan. Jadi tak boleh sebagai binatang korban. Begitu juga dengan ayam, dipelihara, diternak, dimakan daging. Pada masa yang sama ia tak cukup syarat dengan sebab kakinya 2. Dia nak kaki berapa? Kaki 4. Kecuali satu pandangan yang mengatakan boleh. Dalam mazhab Ibnu Abbas, ia bukan mazhab muktabar untuk diikuti. Kata dalam mazhab Ibnu Abbas, pendapat mereka mengatakan kurban itu semata-mata menumpahkan darah. Maknanya bagi orang tak mampu, dia tumpahkan darah apa saja, janji tumpah darah sampai maksud. Tu pendapat Ibnu Abbas. Tapi kita jangan duk buatlah. Pasal kita berpegang kepada mazhab Syafi'i ataupun mana-mana mazhab muktabar. Itu menjadi ikutan. Okey, tengok. Penyembelihan binatang kurban yang dilakukan pada hari raya haji ataupun hari raya kurban dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kerana apa? Kerana beribadah kepada Allah. Tujuan sembelih tu ibadah pada Allah, bukan semata-mata makan daging. Ni kadang-kadang tak dapat daging masak muka, tak kena, berebut-rebut daging. Kadang-kadang hilang kepala, kadang-kadang hilang ekor, daging batang pinang sambil-sambil melapah hilang dulu. Ni tak kena. Dah lagi tujuan dan matlamat ibadah kurban. Tujuan ibadah kurban bukan nak makan daging semata-mata, walaupun boleh makan daging, tetapi itu bukan tujuan dan matlamatnya. Kita menyembelih binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah. Sebab tu bila mana ibadah ada tata tertib, ada adab-adab, ada tata cara yang telah digariskan kepada kita. Tak boleh kita main langgar-langgar, tak boleh. Pasal apa? Pasal ia sebagai ibadah. Kalau semata-mata nak makan daging, takkan nak tunggu makan daging setahun sekali. Lama nak tunggu setahun sekali. 10 Zulhijjah nak tunggu 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah baru boleh makan daging. Lama tu. Sebab tu kalau tujuan nak makan daging, sembelih awal-awal. Jangan tunggu hari raya kurban. Rasa nak makan banyak, beli seekor, sembelih masa orang tengah tidur. Bawa balik senyap-senyap rumah kita, simpan elok-elok, jangan cerita kat siapa-siapa. Makan banyak, makan besarlah keluarga kita, jawab dia. Tu kalau nak makan daging. Tapi ibadah kurban bukan tujuan semata-mata nak makan daging. Ia sebagai ibadah pada Allah. Walaupun daging tu bagi peserta kurban sunat ambil untuk sekali makan dirinya dan ahli keluarganya. Walaupun sunat, tapi ia bukan tujuannya.
Bukan tujuan makan daging tu. Maknanya kalau tak makan langsung sah tak kurban? Sah juga. Maknanya dia bukan matlamat nak makan daging. Tapi kalau tujuan matlamat nak makan daging, kalau tak makan sikit tak sah, tu baru betul matlamat dia. Tapi kalau tak makan langsung pun daging korban tersebut, masih lagi ibadah korban kita sah dan diterima pakai. Seterusnya dari segi sudut dalil. Dalil pensyariatan ibadah korban. Bermula syariat ibadah korban ni bila? Disyariatkan ibadah korban pada tahun kedua hijrah. Sama seperti zakat, puasa, sama seperti solat sunat hari raya. Ibadah korban ini juga pada tahun kedua hijrah. Dalilnya banyak. Antaranya tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Kautsar. Kita baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar ila akhiril ayat. Kata Allah, sesungguhnya kami telah rezekikan pada kamu, telah kurniakan pada kamu limpah nikmat rezeki pada kita, melimpah ruah banyaknya. Betul ke macam tu? Ya betul. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita melimpah ruah. Tanda banyak. Allah Ta'ala cerita dalam ayat lain, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nikmat Allah, berapa banyak nikmatnya? Kata Allah, la tuhsuha, nascaya tidak terhitung banyaknya. Banyak. Tak boleh nak kira, tuan-tuan. Lalu dah berapa banyak nikmat itu Allah Ta'ala bagi pada kita sampai tak boleh nak kira. Lalu kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah solat, dirikanlah solat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahirkanlah tanda syukur kita kepada Allah dengan cara kita mendirikan solat, jaga solat. Pasal apa solat dulu? Tak sebut ibadah-ibadah lain. Solat ini merupakan asas dalam urusan ibadah. Walaupun hebat mana ibadah-ibadah yang lain, kalau solat tak diterima, ada erti ibadah lain? Tak ada erti ibadah lain. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan dengan solat. Bila mana solat diterima, insya-Allah ibadah-ibadah lain turut diterima oleh Allah Ta'ala, dipermudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala. Kuncinya ada pada solat. Sebab tu kita kena buat solat fardu ni kalau boleh di mana laungan azan dilaungkan. Hak ni Nabi ajar kita. Orang-orang dulu di kalangan sahabat-sahabat dulu yang buta pun dibimbing ke masjid, Yang sakit dipapah ke masjid. Pasal apa? Pasal mereka nak menjadikan solat mereka sebagai ibadah yang paling berkualiti, kerana mereka tahu solat merupakan kunci dalam urusan amal ibadah kita. Antara diterima ataupun ditolak, mulanya tengok pada solat. Sebab tu sahabat-sahabat dulu hebat mendirikan solat. Sebab zaman kita hari ini mula jadi berkurangan. Pasal apa? Pasal dunia dah mula masuk dalam ni. Dunia dah jadi topik utama dalam hati kita. Kadang-kadang dengan sebab duk sibuk dengan dunia, solat juga, tapi akhir-akhir waktu lalas sekali dunia yang kita kejar ketika tu menjadikan kita tak pernah rasa cukup. Habis masa banyak tapi tak cukup kita cari dunia. Pasal apa? Pasal kita lupa yang mencukupkan kita bukan duit. Yang mencukupkan kita bukan harta kekayaan kita. Yang cukupkan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kena ubah corak pemikiran kita pada hari ini. Hebat mana pun sibuk dengan dunia, kita kena ingat Allah Ta'ala yang mencukupkan kita. Bila mana kita tahu Allah Ta'ala yang bagi cukup pada kita, maka hubungan kita dengan Allah Ta'ala pastikan hubungan yang terbaik. Nisbah pada solat, solatlah di mana laungan azan dilaungkan. Di mana? Di masjid ataupun surau lah. Tu tempat yang terbaik. Bukan tempat estero kat rumah, azan juga. Hak tu rakaman, tak tahu tahun bila lagi tu. Hak tu tak betul. Pastikan kita masuk dalam golongan tersebut. Lepas tu barulah ibadah-ibadah yang lain Allah Ta'ala akan bagi kekuatan untuk seterusnya. Lepas tu pada masa sama juga Allah Ta'ala sebut, selain daripada kita mendirikan solat, pada masa yang sama, wanhar, hendaklah kamu sembelih binatang-binatang kurban sebagai menzahirkan tanda syukur pada Allah. Kalau kita korban, tiba-tiba solat pun tidak ada erti korban kita. Tak ada erti. Dia jadi sedekah gitu. Sah-sah tapi nilai kosong macam tu.
Macam orang puasa, solatnya tidak, puasa. Ada erti? Tak ada. Penat lelah saja. Sama juga dengan ibadah kurban, dapat makan daging je lah. Sebab tu solat dulu Allah Ta'ala cerita ni, solat lepas tu kurban. Bukan kata tak nak cerita benda lain. Solat sebagai asas dan kunci dalam urusan amal ibadah. Lepas tu ibadah-ibadah lain tak payah sebutlah, dengan sendiri dah kita faham sendiri. Dan nisbah kepada ayat ini nak gambarkan pensyariatan ibadah korban. Ibadah korban kita tidak sah kecuali pada hari 10 Zulhijjah itu kita laksanakan selepas berlalunya 2 rakaat solat sunat hari raya korban dan 2 khutbah yang ringkas. Lepas tu baru menyembelih binatang korban. Tak boleh semangat sangat lepas subuh terus melih. Itu tak jadi. Pastikan berlalu masa 2 rakaat solat sunat hari raya dulu dan 2 khutbah ringkas, barulah kita sembelih binatang korban. Dalam lebih kurang 8.30 pukul 9 bolehlah. Jangan duduk semangat pukul 7.30, pukul 6.30 orang tak balik solat subuh tu kita pegang pisau dah. Semangat lebih. Seterusnya dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyyun min amali yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'a min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban. Bila mana sebut raya korban termasuk sekali hari-hari tasyrik. Maknanya berapa hari semua ni? 4 hari. Hari raya korban sehari, 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 tu dia panggil hari-hari tasyrik. Maknanya kita ada 4 hari. Nabi kata tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban dan termasuk sekali hari-hari tasyrik. Maknanya ada berapa hari? 4 hari yang lebih dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Maknanya yang paling afdal nisbah amalan-amalan sunat, nisbah kepada amalan sunat yang paling aula, yang paling mendapat kasih sayang Allah pada tempoh setahun yang kita lalui hari raya korban, hari-hari tasyrik itu. Amalan apa yang paling afdal selain daripada menyembelih haiwan-haiwan korban? Maknanya amalan yang paling aula, yang paling dicintai oleh Allah, iaitu menyembelih binatang korban. Tapi kena ingat, jangan silap faham pula. Kita ni cerita amalan hak paling afdal dalam banyak-banyak amalan sunat pada hari tersebut dalam tempoh masa setahun. Amalan sunat, jangan pula dengan sebab duk sibuk urusan ibadah kurban sampai tak solat zuhur, sampai tak solat fardu zuhur, fardu asar, luput habis. Pasal apa? Dia kata hak ni paling afdal. Hak tu tak betul, silap faham. Dia ibadah sunat ni tuan-tuan, hebat mana pun ibadah sunat, level ibadah sunat dia tak boleh mengatasi ibadah fardu. Itu hebat ibadah fardu, dia tak boleh mengatasi. Dan syarat Allah Ta'ala nak terima ibadah sunat, pastikan ibadah fardu kita tu terbaik kita buat. Boleh? Kena faham macam tu. Sebab tu kalau kita baca sorang-sorang, oh maknanya ni paling afdal sekali ni, baca sorang-sorang kat rumah. Sebab tu kalau kita beli kitab, kita baca sorang-sorang kat rumah, dia jadi cepat faham. Dia jadi cepat faham. Pasal apa jadi cepat faham? Pasal hak jadi tok guru kita siapa masa tu? Syaitan jadi tok guru. Sebab itulah man la syaikha fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tak berguru, maka yang jadi gurunya ketika tu siapa? Syaitan jadi guru. Maknanya dia faham seperti mana dia, bukan kehendak hak sepatutnya. Tu penting kita belajar. Maknanya kita faham di sini, hebat mana pun amalan sunat kita, walaupun cerita kelebihan hebat mana sekalipun, dia tak boleh mengatasi pahala fardu kita, ibadah fardu kita.
Contoh dalam bab hari raya kurban, hari-hari tasyrik, apa amalan paling aula, paling afdal tadi? Sembelihan korban. Tapi kena ingat, sembelihan korban tadi hebat mana pun, afdal mana pun dia, cinta mana pun Allah Ta'ala pada kita, ianya terbantu dengan sebab kita nafikan ibadah fardu. Maknanya ibadah fardu kena buat terbaik. Jangan sampai dengan urusan ibadah korban ini, kalau sebelum ini kita solat fardu zuhur kita boleh mampu solat berjemaah di masjid, di surau. Hari raya kurban nanti dengan sebab duk sibuk urusan ibadah kurban, kita terpaksa solat fardu zuhur seorang-seorang. Sedangkan urusan ibadah kurban dah buat di masjid, di surau. Tiba-tiba tak berlaku macam tu. Ada erti tak ibadah kurban kalau macam tu? Tidak ada erti ibadah kurban kita. Tu semangat tidak bertempat. Tu penting benda ni kita faham. Tak boleh semangat tanpa kefahaman. Kita tengok. Sebab tu pastikan kita ni tuan-tuan salah seorang lah. Bila mana kita dah dengar afdalnya, ni dia. Afdalnya di hari raya kurban, hari-hari tasyrik, ibadah korban itu antara yang paling afdal dan mendapat kasih sayang Allah Ta'ala, maka kita jangan lepaskan peluang. Lebih lagi kita yang berkemampuan. Siapa golongan yang mampu? Zaman kita hari ni kata saya tak mampu lah ustaz, tak mampu, macam-macam. Hello, tengok-tengok depan rumah 3 biji kereta, tak mampu. Ada estero lagi, makan di restoran, tak mampu. Baju bertukar-tukar, pagi baju lain, tengah hari tukar lagi, malam tukar lagi, tukar-tukar. Kereta, pagi naik kereta lain, tengah hari tukar hal lain. Tiba-tiba raya korban kita kata kita tak mampu. Saya khawatir dengan helah-helah yang kita buat, dalam keadaan kita sudah mampu, kita buat tak mampu. Kita khawatir takut jadi macam mana? Nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita, dia tarik balik. Pasal apa? Pasal nikmat tu sepatut kena bersyukur. Takut-takut kita tak jadi hamba yang syukur. Dia panggil kufur nikmat. Takut macam tu tak? Kita main-main je dengan nikmat Allah Ta'ala. Sepatut kita jadi hamba yang syukur. Sepatut macam tu lah. Tapi insya-Allah kita masuk dalam golongan hamba yang bersyukur. Kita tengok siapa golongan orang yang berkemampuan. Kita tengok dari segi sudut penerangan dalam mazhab Syafi'i, yang mana majoriti kita dalam mazhab Syafi'i kita berpegang. Orang yang mampu dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa? Orang yang dianggap berkemampuan untuk melakukan ibadah kurban menurut mazhab Syafi'i ialah orang yang mempunyai lebihan wang daripada keperluan dirinya dan orang yang berada di bawah jagaannya. Dia ada lebihan nak handle dirinya, ahli keluarganya, orang bawah tangannya. Nak tanggung pasal apa ni? Nak tanggung makan, minum, pakaian, tempat tinggal, cukup. Dan ada lebihan. Maknanya kalau dia masuk penyertaan korban pun tak terjejas makan minum anak, tak terjejas makan minum diri kita, ahli keluarga kita, tak terjejas pakaian kita, ahli keluarga kita, tak terjejas tempat tinggal kita, ahli keluarga kita. Tak sampai satu tahap kita terpaksa duduk bawah jambatan. Tak sampai satu tahap kita ni ikat perut. Pasal apa? Pasal dah masuk penyertaan kurban RM600. Terjejas sampai tahap tu. Kalau terjejas, maka kita tak mampu lah tu. Tapi kalau tak ada kesan sikit pun, ujung kuku pun tak terjejas. Pasal apa? Simpanan dalam bank ada, macam-macam bank ada simpanan. Tabung haji ada, bank Islam ada, Maybank ada, CIMB ada, macam-macam bank. Duit kita saja, campur dengan duit orang lain jugalah, bukan duit kita saja. Maknanya dia ada lebihan untuk nak handle, nak jaga ahli keluarga dan dirinya sepanjang hari raya Adha dan hari-hari tasyrik. Maknanya tak akan berlaku lapar, tak akan berlaku hilang pakaian, hilang tempat tinggal dalam tempoh 4 hari tersebut, dengan sebab dia melakukan ibadah korban. Itu terjemahan dalam mazhab Syafi'i kita. Maknanya kalau ikut pandangan pendapat mazhab Syafi'i ni, ramai orang mampu ke ramai hak tak mampu ni? Majoriti orang mampu dalam mazhab, dalam mengikut pandangan ini tuan-tuan. Majoriti orang berkemampuan. Maknanya kalau dah mampu, maknanya kita kena sedaya upaya lah tuan-tuan. Sedaya upaya. Takut-takut jadi macam mana? Saya takut ini
hari raya kurban terakhir bagi kita. Kita kata tak apa, tahun depan boleh lagi. Kita boleh yakin, letak keyakinan tahun depan tu kita boleh panjang umur sampai raya kurban? Belum tentu. Kita khawatir, takut-takut inilah raya kurban yang terakhir bagi kita. Kalau kita lepaskan peluang ni, tiba-tiba lepas hari raya kurban nanti, Allah Ta'ala dah jemput kita, orang pengusung kita ke tanah perkuburan. Agak-agak menyesal macam mana kita di akhirat besok. Duit ada, harta benda ada, kita nak jawab apa depan Allah Ta'ala besok? Kita takut macam tu. Sebab tu sebelum apa-apa berlaku pada kita, kita gunakan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, keuangan yang ada dalam simpanan kita untuk kita zahirkan tanda syukur, tanda ubudiah kita pada Allah Ta'ala di hari raya kurban nanti, nisbah kepada ibadah kurban mengikut kadar kemampuan kita masing-masing. Tak mampu hak mahal, kita cari hak murah sikit. Tak mampu seekor, ambil satu bahagian. Sini ada buat juga. Berapa ekor sini biasa? 7 target kita. Satu bahagian berapa sini? 6,5. Lebih kurang mana-mana pun. Ada setengah, 6,5, ada 700, ada 6,2, ada 6,3, macam-macam lah. Mahal lah kan tu? Tak mahal. Pasal apa saya kata tak mahal? Pasal dia setahun sekali. Kalau tiap-tiap hari, tu mahal. Tapi kalau lah setahun sekali, 600 setengah tahun sekali, Allahu Akbar. Kalau orang buat halah, ni mahal ustaz, benda lain boleh beli, kemewahan lain boleh kita dapat, tiba-tiba ibadah kita kata mahal, maka tuan-tuan, takut-takut kita ni masuk dalam golongan hamba yang masih lagi tidak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Murah tuan-tuan, rebutlah peluang tuan-tuan, rebut peluang satu bahagian paling kurang, ataupun tak mampu juga satu bahagian, kita buat sedekah kurban. Macam mana sedekah kurban? Sedekah kurban tahu, pernah bahas. Sedekah kurban ni boleh bagi pada amal Palestin. Nak sini pun boleh sedekah kurban, bukan amal Palestin. Palestin saja. Mana-mana pun boleh sedekah kurban. Macam mana? Contohnya kita ni dalam satu keluarga pendapatan kecil semua. Nak buat secara individu seorang-seorang. Contohnya dalam keluarga kita ni ada 7 orang. Mak, ayah, lepas tu anak-anak semua sekali. Campur-campur ada 7 orang. Semua bekerja belaka tapi pendapatan kecil-kecil je. Bekerja di pasar raya tapi tukang kira duit orang. Yang di cashier di pasar raya. Kan? Duit siapa ni? Duit bos lah kan? Duit pemilik lah. Kita tukang kira je. Kita adalah allowance bulanan kita lebih kurang. Nak korban sendiri dengan atas nama kita, besar kemungkinan kita tak mampu. Kita pun buat macam mana? Satu keluarga tadi, ayah bagi 100, mak dia bagi 100, anak sulung bagi 100, anak nombor 2 50. Campur, keluarlah satu natijah 650. Maka bersepakat semua sekali adik-beradik tadi buat mesyuarat, tahun ni kita bagi pada siapa? Bagi pada mak. Pasal apa? Pasal mak kita ni al-maklum sajalah. Dia korban lebih sikit masa kita kecil-kecil dulu. Dia mengandungkan kita sampai 9 bulan 10 hari. Dia sampai tak tidur malam jaga kita. Maka tahun ni kita bagi pada mak. Sepakat semua sekali dengan reda bagi pada mak. Mak niat korban hari itu. Kita jadi sedekah pun, kita dapat pahala sedekah korban. Daripada 100 tadi kita dapat pahala sedekah korban. Dapat tempiah juga tak? Dapat tempiah juga. Sebab tu kalau kita faham konsep beramal, senang selesai masalah. Tapi kalau tak faham, duk tunggu 600 setengah juga, pening kepala kita. Buat kaedah tadi tuan-tuan ya. Tak boleh juga, tak boleh dengan cara tu. Kita nak juga atas nama kita seorang, malah nak kongsi dengan siapa-siapa. Kita cari hak lebih murah, maka kena keluar negara. Pergi ke mana? Pergi ke selatan Thailand. Pergi ke mana? Pergi ke Kemboja, pergi Indonesia, pergi ke Myanmar, macam-macam negara umat Islam yang kurang bernasib baik. Maka dengan harga murah sikit. Pasal mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan kesempitan hidup macam tu, maka kos sara hidup mereka pun rendah, maka lembu di tempat mereka pun harga murah.
maka harga korban di Kemboja, di lain-lain tempat pun harga murah. Ada 300, ada 350, ada 400. Murah daripada tempat-tempat kita. Kalau dah tak mampu sangat, ambil hak tu. Pilih orang-orang yang mengurusnya, yang kita yakini, tuan-tuan bagi, buat wakalah elok-elok, maka moga-moga dengan cara tersebut kita masuk dalam golongan yang bersyukur dengan nikmat Allah melalui ibadah korban kita itu. Jelas sila. Okey, mana lebih terbaik? Okey. Dia dari segi sudut kelebihan, apa ni, tempat kita ke tempat orang? Memang kelebihan memang tempat kita. Memang pasal apa tempat kita? Pasal kita boleh saksikan dengan mata kepala kita sendiri satu bab. Boleh saksikan dengan mata kepala kita, boleh pasang niat sendiri, lepas tu kita boleh agih sendiri, lepas tu satu lagi, fakir miskin kalau dia ada. Kalau ramai orang kaya berlaku, maka tak dapat kelebihan. Afdal agih kepada fakir miskin. Pasal orang yang paling berhak terima daging kurban ni siapa dia? Orang susah ke orang senang? Orang susah ni siapa dia? Fakir miskin. Maknanya kalau majoriti tempat kita ni fakir miskin, maka kita dah dahulukan tempat kita. Tapi kalau tempat kita ni semua tak boleh makan daging belaka, pasal package ada kat kita belaka, kencing manis pun kita, darah tinggi pun kita, jantung gaut pun kita, semua kita belaka, maka masa tu aulanya ketika tu dari segi sudut agihannya bukan lagi tempat kita. Tempat mana? Tempat-tempat yang susah-susah lah. Cuma afdal tadi dengan sebab dia boleh lihat sendiri, boleh saksikan diri, boleh niat sendiri. Cuma dari segi sudut agihannya tuan-tuan al-maklum sendirilah, kan? Maklum sendiri tengok macam mana. Kadang-kadang daging sampai malam, duk longgok situ, tak ada siapa nak dah, penuh peti ais masing-masing dah. Hak penuh peti ais tu bukan fakir miskin, tak tahan. Ni maksud sebenar ibadah kurban dah mula lari daripada matlamat sebenarnya. Sebab tu tuan-tuan boleh pilih lah. Sini pun kena ra'i, tempat-tempat negara umat Islam yang kurang bernasib baik pun ra'ilah juga, dengan cara tersebut. Boleh? Okey, tengok. Seterusnya dalam perbahasan hadis tadi lagi, sesungguhnya haiwan kurban itu pada hari kiamat nanti, hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dia jadi saksi tuan-tuan depan Allah Ta'ala besok. Sebab tu kita tuan-tuan jangan lepaskan peluang. Macam kita datang solat surau masjid, ni tepat hak akan jadi saksi kita di hadapan Allah Ta'ala besok. Ni surau kita, masjid tempat kita rakaat sujud pada Allah, turut jadi saksi depan Allah Ta'ala besok. Hari raya kurban kita menyembelih binatang kurban, walaupun satu bahagian, ia turut jadi saksi di hadapan Allah, dengan bulunya, dengan tanduknya, dengan kukunya, semua dengan rupa paras yang seperti mana kita sembelih dia di saat dan ketika. Sebab itulah binatang kurban ni kita kena cari hak sempurna. Tahu sempurna. Kalau boleh cari hak gemuk, bukan cukup umur saja. Kadang-kadang cukup umur dah tapi kurus. Tak boleh. Dia nak cari cukup umur, lepas tu cari hak gemuk. Pasal apa? Pasal manfaat daging tadi lebih aula daripada manfaat tulang. Fakir miskin dia nak daging tu. Walaupun tulang waksuk tulang lah. Setakat tu je lah. Nak azan. Okey, kita bagi laluan kepada laluan azan. Lepas tu kita sambung balik insya-Allah.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, binatang kurban akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti mana rupa paras yang kita sembelih di saat kita menyempurnakan ibadah kurban pada hari raya kurban setiap tahun. Sebab itu disunatkan kita ni pilih, bukan sekadar cukup umur, bahkan kita cari binatang yang sempurna bentuk rupa parasnya. Di samping cukup umur, cari hak gemuk sampai satu tahap, bukan sekadar gemuk banyak lagi, bahkan dititik beratkan di sini sunat kita cari yang nisbah kepada bulu yang berwarna putih aula daripada bulu-bulu yang berwarna lain. Kalau ada pilihan, hak ni warna putih, hak ni warna kemerah-merahan, hak ni kelabu, hak ni hitam. Sama gemuk, sama besar, harga sama. Ambil hak mana? Warna putih. Kalau lah hak putih kurus yang warna hitam gemuk, baru warna hitam. Pasal apa? Pasal manfaat daging lebih aula daripada manfaat bulu. Bulu bukan nak makan pun. Kan? Tapi kalau sama besar, sama gemuk, cari hak warna putih dulu. Bulu. Pasal apa? Saksi. Allah Ta'ala suka. Nabi suka. Bermula dengan warna putih tadi. Warna-warna kesukaan Nabi. Kita tengok warna apa? Warna putih, warna hijau, warna hitam, lepas tu warna merah. Cari. Nabi suka warna putih. Maknanya cari hak warna putih. Lepas tu kalau dah ada warna putih, tengok hak ni putih bertanduk, hak ni putih tak ada tanduk. Hak mana dulu nak? Putih hak bertanduk dulu. Pasal apa? Dia jadi saksi bawa tanduk tadi. Sampai tahap tu. Sampai tahap tu. Cari hak sempurna sampai tahap tu. Yang bebas daripada segala jenis penyakit yang boleh mengurangkan daging ataupun yang menjadikan binatang kurban kita tu tempang. Sekalipun tempangnya sebelum hari raya kurban tu, dengan sebab dia turun lori sampai masjid kita, sampai surau kita, terjun je patah kaki, tak jadi sebagai ibadah kurban, tak boleh lah, tak sah. Ataupun bukan masa turun lori, pagi tu semangat kan,
Semangat. Hak ni tarik ekor, hak ni tarik kaki, hak ni pegang kepala, hak ni pegang tanduk. Lalas sekali terseliuh kaki lembu sebelum disembelih. Terseliuh sebelum sembelih. Jadi korban tak? Tak jadi sebagai korban, dia jadi sembelih biasa juga. Sebab tu jangan duk semangat sangat. Semangat lebih tak boleh juga, tuan-tuan. Tak boleh juga. Ni duk meronta lebih, hak tu satu bab. Pasal apa? Pasal kita tak ada ilmu. Dia ada cara dia. Nak tundukkan lembu pun ada ayat-ayat dia, tuan-tuan. Sebab tu kita nak tunjuk, nak lawan kekuatan dengan lembu. Maklum saja lembu, tuan-tuan. Saya tengok di bumi Kemboja 2 orang tumbangkan lembu. Orang hak tumbangkan lembu tu kecil-kecil, tapi lembu tumbang. Kita ni, akak besi belaka, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, lembu tak tumbang, orang tumbang. Masalah. Masalah kita hari ni. Pasal apa? Ilmu dan kepakaran kita tak ada dalam bab ni. Masalah kita. Maknanya kena beradablah, buat elok-elok, tumbangkan elok-elok. Jangan sampai satu tahap lembu tu jadi terseliuh. Seksa lembu tu, terseliuh lembu. Semangat juga, tapi adab kena ada. Kena macam tu. Okey, seterusnya, sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, iaitu pahalanya telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kamu semua dengan pahala kurban itu. Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kelebihan pada kita. Kita sembelih lembu tu, darah tu mancut, sebelum jatuh ke tanah tu, Allah Ta'ala dah terima ibadah korban kita. Itu hebat, tuan-tuan. Hebat. Bukan mengalir ke tanah. Jatuh. Titisan darah yang mula-mula tu jatuh ke tanah. Sebelum sampai jatuh ke tanah, titisan mula-mula tu Allah Ta'ala terima. Itu hebat lajunya, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, beruntunglah siapa-siapa yang ambil bahagian, terpilih untuk menyertai ibadah kurban pada tahun-tahun yang kita diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah peluang untuk memastikan kita dapat ganjaran pahala. Ada riwayat lain kata, sebelum darah tu menitis jatuh ke tanah, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, iaitu dosa-dosa kecil kita. Dosa besar kena taubat dengan taubatan nasuha. Okey, seterusnya saya nak sentuh berkaitan dengan perkara-perkara sunat. Nisbah kita sebagai peserta kurban, ada niat nak menyertai ibadah kurban, borang dah ambil dah. Borang dah ambil dah di masjid, di surau, di mana-mana. Belum serah aja lagi. Maka kita kena standby benda-benda sunat, perkara-perkara sunat kita. Perkara sunat dalam ibadah kurban ada banyak perkara. Yang pertama sekali, memilih binatang yang gemuk dan bertanduk serta tidak patah atau pecah tanduknya. Itu sunat kita pilih. Hak gemuk, walaupun sah juga kalau kurus, yang tak kurus sangatlah. Tapi kalau kurus tinggal tulang saja, itu tak sah. Tapi kalau ada lagi daging tapi kurus sikit, bukan kata tak sah, dia jadi makruh pula. Okay, seterusnya, sunat juga tidak memotong kuku, rambut dan semua bulu yang ada pada badan. Sunat kita ni sebagai orang yang akan menyertai ibadah kurban, peserta ibadah korban, sunat tidak memotong kuku, rambut dan semua bulu yang ada pada badan. Bukan semua orang ni, peserta ibadah korban saja, bukan semua sekali, peserta saja. Kalau kita peserta, maka kita sunat. Bila lagi mula boleh sunat simpan tu? Perkara ni dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata macam mana? Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyamsik an sya'rihi wa azfarihi. Yang bermaksud, apabila kamu melihat hilal Zulhijjah dan salah seorang dari kamu bermaksud akan melakukan korban, hendaklah ia menahan diri, iaitu tidak memotong dari rambut dan kuku-kukunya ataupun semua bulu-bulu di badannya. Dia tahan. Mula bila? Mula daripada 1 Zulhijjah. Hari kita tengok anak bulan. Tengok anak bulan, kita tahu esok 1 Zulhijjah. Maghrib 1 Zulhijjah, kan bulan Islam bermula pada maghrib. Pergi tengok penyimpang maha besar pun umum. Besok dia umum. Hari raya kurban jatuh hari apa-apa. Dia istihar bila? Dia istihar malam 1 Zulhijjah.
Bukan hari tasyrik. Dia istihar pada malam 1 Zulhijjah. Dah kena pasti 1 Zulhijjah, kita ni ada niat nak sembelih korban, walaupun borang tak tulis lagi, duit tak bayar lagi, ada niat. Ada niat, duit dah ada dah, standby dah. Kita nak menyertai ibadah korban, maka sunat bukan wajib dia. Sunat kita simpan kuku, simpan bulu, simpan rambut-rambut hak ada di badan kita. Supaya apa? Tujuannya supaya dia jadi saksi juga di hadapan Allah betapa kita menyertai ibadah korban. Kecuali selepas selesai dah sembelih dah binatang korban kita tu, baru kita sunat potong. Sembelih dah. Bila sembelih? Raya pertama sembelih, potong lepas pada tu. Raya kedua, 11 Zulhijjah, potong. Dah selesai hak yang kita punya. Tapi kalau kita tak simpan, kita nak menyembelih korban, kita peserta ibadah korban, tapi kita tak simpan, kita potong je kuku, tak kira langgar je. Semua sepatut kita simpan. Hukum jadi makruh, tak jatuh hukum haram. Tidak, tak sampai satu tahap korban kita tu tidak sah. Cuma dia jadi makruh, tak dapat pahala kita tuan-tuan. Nisbah kepada ianya menjadi saksi. Nabi dah sebut macam tu, tiba-tiba kita bercanggah sikit mukhalafah di sini, bukanlah jatuh hukum haram. Hadis ni tiap-tiap tahun nak masuk raya kurban, duk petikai dalam Facebook, duk petikai dalam WhatsApp. Ni benda-benda ni kata tak jadi korban kalau potong kuku, kalau potong rambut, tak jadi korban. Dia jadi jatuh hukum. Kalau Jabatan Mufti tuan-tuan, dalam WhatsApp, dalam grup, dalam Facebook, jadi dia pula hebat lebih daripada Jabatan Mufti. Kalau kita ni pendakwah hak ada tauliah ni, kalau habis hebat apa dalam grup perbahasan, dalam grup ni ulama-ulama fiqh dalam grup ni, hebat dia lagi tuan-tuan. Sampai satu tahap tak sah ibadah korban dengan sebab potong kuku. Allahu Akbar. Sampai tahap tu sekali. Tak betul tuan-tuan. Tak betul. Boleh? Okey, seterusnya, seorang lelaki disunatkan menyembelih dan mengagihkan daging haiwan korbannya sendiri, manakala perempuan dan orang yang tidak mampu untuk menyembelih disunatkan mewakilkan sembelihan dan menghadiri majlis penyembelihan itu. Kalau kita mampu sembelih sendiri, biar kita. Kalau kita peserta korban, kalau boleh dalam ramai-ramai, seekor lembu ada 7 orang kan? Kita salah seorang, dalam ramai-ramai hak lain tak boleh nak sembelih, takut semua, tak berani. Kita seorang dalam ramai-ramai pernah mengikuti kursus sembelih, pernah ada pengalaman sembelih sebelum ni, maka kita sembelih ketika tu lebih aula daripada kita bagi pada orang-orang lain. Walaupun di peringkat masjid, di peringkat surau ada wakil dia dah, kita dah lantik dah, hak ni tukang sembelih, hak ni tukang, macam-macam tukang dah ada. Tapi kalau kita peserta korban tu, kita mampu sembelih sendiri lembu kita tu, binatang korban kita, hak tu lebih aula, bahkan sunat. Tapi kalaulah kita tak mampu, jangan cuba-cuba. Takut-takut jadi macam mana? Takut-takut sebelum lembu tu korban, kita korban dulu. Takut-takut jadi macam tu. Takut jadi macam tu. Ada hak jenis mabuk darah, jadi tumbang situ, menyusahkan orang lain pula. Maknanya kita wakil kepada yang pakar lah. Jadi dalam bab sembelih ni tuan-tuan, 27 hari bulan nanti di Masjid Taman Qasas ada kita buat satu kerusuh sembelihan. Kaedah menundukkan binatang. Hak agresif tadi, ni pusing sini, susah nak tundukkan binatang. 27 hari bulan kita nak bagi ayat-ayat tertentu, tapi baru nak amal tak jadi tuan-tuan. Dia kena beramal dulu, lama dah tuan-tuan baru jadi. Tapi kalau lah nak masuk raya kurban baru nak buat amalan, tak kena. Ni untuk tahun depan lah kan. Percuma semua sekali. Di Masjid Taman Qasas 27 hari bulan kita ada buat kerusuh sembelihan mengikut kaedah yang sepatutnya. Kita akan turunkan semua sekali bagaimana nak maniskan daging, nak kurangkan lemak, nak suruh binatang cepat mati. Dia ada kaedah semua tuan-tuan. Ada kaedah. Nak tundukkan binatang yang sedang agresif tuan-tuan, dia ada ayat-ayat tertentu, amalan tertentu. Yang bagi kerusuhnya saya sendiri hari itu tuan-tuan. Jam 8.30 pagi. Kerusuh tu ada kambing je. Kalau siapa nak sponsor lembu, dialu-alukan.
Kita ada praktikalnya kambing dan ayam. Dan pada malam tersebut, malam 27 tu, kita ada ceramah perdana. Ceramah perdana berkaitan dengan korban ataupun terkorban. Tajuknya, korban ataupun terkorban. Disampaikan oleh Ustaz Said Nur Hisham, Tuan Padang. Malam 27 tu. 27 malam 28 lah kan. Lepas tu 30 hari bulan tu pula saya buat pengumuman terus ni. Terlanjur cerita umum terus. 30 hari bulan tu pula di masjid yang sama kita ada program forum perdana. Malam Merdeka. Malam Merdeka kita buat forum perdana yang akan dibarisi oleh yang panel pertama Ustaz Haslim Bollywood. Lepas tu yang kedua Zizan Raja Lawak. Ni. Lepas tu yang ketiga Dr. Izhar, pensyarah kanan UKM. Ni semua orang-orang yang hebat belaka ni. Nak tanya apa dipersilakan hari itu. Makan minum disediakan. Di Masjid Taman Qasas juga, tempat yang sama. Makan kari kambing gulai kawah. Kita umum lah. Dua-dua program tersebut semua ada makan kari kambing gulai kawah belaka. Siapa berhajat tapi jangan nampak kari kambing tu. Nampak ilmu hak dia disampaikan. Tu. Pasal kita nak cerita bab korban, nak cerita bab merdeka ni macam mana cara kaedah sambutannya supaya masyarakat kita ni tidak terlalu jauh dalam menghayati hari kemerdekaan dan ibadah korban. Okey, seterusnya, kalau mampu sembelih sendiri Kalau mampu sembelih sendiri. Kalau tak mampu baru wakilkan kepada orang yang lebih mampu. Muslimah macam mana muslimah? Muslimah kalau ada orang lelaki, muslimah pun ada juga wakil pada orang lelaki lah. Kecuali sama-sama muslimah, tak ada orang lelaki, tak ada muslimi. Dia pernah ikuti kursus sembelih. Boleh muslimah sembelih? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Cuma malulah kita tengok muslimah. Orang lelaki ada. Macam mana agak-agak. Nak tonjol diri, nak mengaku lelaki pun malu kita masa tu. Kalau muslimah jadi tukang sembelih. Okey, seterusnya, ketika menyembelih disunatkan menggunakan pisau yang tajam. Kita nak sembelih ni sunat kita cari pisau yang tajam, tuan-tuan. Tidak terlalu lama mengikat binatang. Jangan duk ikat sampai 2 jam sebelum sembelih tu dah ikat dah. Dia nak sembelih tu baru ikat sepatutnya. Jangan terlalu lama. Maknanya dah habis ikat terus sembelih. Ni duk ikat 2-3 jam dulu duduk macam tu baru nak pergi sembelih. Lembu tu separuh nyawa dah hilang baru kita potong. Tu tak betul. Guna pisau yang tajam, tuan-tuan. Kena cari orang pakar-pakar dalam asah pisau ni bagi kat dia. Cari pisau hak tajam. Tidak terlalu lama mengikat binatang. Lepas tu sunat juga membaca basmalah. Sunat kita baca basmalah. Bismillah. Basmalah ni bismillah. Dalam mazhab Syafi'i kita sunat. Kalau tak baca boleh tak? Dalam mazhab Syafi'i. Ni dalam mazhab Syafi'i kita. Kita cerita dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita tak baca bismillah, sah tak sembelih tersebut? Sah dalam mazhab Syafi'i. Masih sah. Tapi janganlah tak baca. Pasal bukan susah sangat pun. Bukan susah sangat. Bismillah. Cuma ada khilaf pendapat antara Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beza sikit. Cuma dua-dua ni boleh pakai belaka. Boleh pakai belaka. Nak baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd pun boleh. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd pun boleh. Tak ada masalah. Mana-mana je. Aulanya Bismillahi Allahu Akbar. Okey banyak lagi bacaan lain. Boleh. Lepas tu selawat, sunat kita selawat juga, selawat pada Nabi. Takbir takbir di hari raya Korban. Nisbah kepada pengamalan dalam mazhab Syafi'i kita di sini. Bolehlah nak tunjuk semangat, tuan-tuan. Cuma ada nas tak? Ada nas? Tak ada nas. Nak buat tak apa, tak buat tak apa. Gitu. Cuma kalau ada orang buat, tuan tak payah marah dia. Takkan selawat pun tak boleh.
Pasal Nabi kata man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang selawat ke atasku satu selawat, Allah Ta'ala balas balik dengan 10 kali selawat. Dengan 10 kali rahmat Allah Ta'ala pada kita. Maknanya teruskanlah. Nak buat tak apa, tak nak buat pun tak apa. Pasal ada khilaf pendapat. Selamat kan? Maknanya nanti bergaduh buat selawat. Orang nak sembelih korban, kita duduk bergaduh buat selawat pula. Alamak. Rugi masa tuan-tuan. Musuh Islam tepuk tangan. Kita bergaduh masalah furuk. Okey, seterusnya. Sunat juga menghadap kiblat. Menghadap kiblat tuan-tuan, sunat juga. Orangnya ke atau binatang? Dua-dua sekali. Orang yang dan binatangnya sekali menghadap kiblat tuan-tuan. Sunat. Tapi kalaulah lembu tu liar, dah baca ayat habis ayat dah, tak boleh juga nak tumbangkan, maka kejar tak kira menghadap kiblat ke dalam longkang mana, sembelih je lah walaupun tak menghadap kiblat. Pasal apa? Pasal susah nak tumbangkan dia. Membaringkan haiwan sembelihan di atas lambung kiri. Baringkan dia di atas lambung kiri. Baringkan dia menghadap kiblat tadi di atas lambung kiri. Sunat juga. Dalam keadaan menghadap kiblat. Maknanya lambung kiri. Contohnya sana kiblat. Lambung kiri. Lambung kiri maknanya binatang tu kepala di mana? Kepala kepala belah sini. Ekor sana. Betul? Betul kan? Okey, betul. Betul dah tu. Sunat baring di atas lambung kiri dan menghadap kiblat. Kita pun menghadap kiblat. Tuan-tuan, nanti hari kita buat kursus siapa berhajat, nanti saya tunjuk. Dia ada kaedah bagaimana nak lembutkan daging, kedudukan dia ada tafaul dia panggil. Ilmu ni saya pernah terima dengan tuan guru di Pasir Tumbuk satu ketika dahulu. Tuan guru yang bagi ijazah ni dah meninggal dunia dah. Tuan guru Ayah Sin ni antara pakar dalam bidang sembelihan. Cuma kaedah yang saya nak perturunkan di 27 hari bulan nanti, kaedah sembelihan yang tak sampai 5 saat, mana dalam 3 saat selesai sembelih. 3 saat tak sampai kot. 3 saat tarik pisau selesai dah. Dan lembu, kambing biasa dengan kaedah tersebut, dia akan mati kebiasaannya pada ghalib lah, tak sampai dalam lebih kurang 3 minit ke 4 minit dia dah mati dah. Ni 2 jam tak mati-mati lembu pun ada juga. Dia ada tempat dia. Dia ada kaedah dia, ada urat yang wajib, ada urat yang sunat, dia ada kaedah pegang. Semua tu kita akan ajar lepas ni. Melafazkan doa dan bertakbir. Melafazkan doa dan bertakbir. Berikut adalah lafaz doa yang dibaca ketika menyembelih haiwan kurban. Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Maknanya hak ni nak suruh nampak teliti lah. Tapi kalau tak sebut, tak guna hak ni pun tak apa. Pasal nak pasal niat ni dalam hati kita. Kalau kita terima wakil daripada sahabat-sahabat yang lain sebagai peserta korban, diwakil pada kita. Kita terima dan kita disuruh kita niat sekali. Dia tak boleh nak tengok darah, tak boleh nak saksikan. Kita niatlah. Inilah korban yang sunat ke atas diriku. Kalau ada kita bawa tangan, kalau inilah satu bahagian korban yang sunat ke atas diriku, kerana Allah Ta'ala. Kalau kita bawa hak lain-lain, inilah korban yang sunat atas diriku, beserta sahabat-sahabat yang penama-penama hak kita dah baca tu, kerana Allah Ta'ala. Kita niat. Bila niat? Semasa kita sembelih tu darah mancut, masa tu kita pasang niat. Tu dan kaedah ni saya guna dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab selain daripada Syafi'i, contohnya dalam mazhab Hanafi, niat sebelum jadi. Niat sebelum lagi. Masa orang duk kalut nak tumbangkan lembu,